Okey, sekarang cikgu akan ajar cara untuk lukis gambar rajah jika diberi elemen. Okey, katakan dalam soalan tu diberi elemen universal. Set universal ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Set A ada 2 dan 4 dan set B ada 2, 3, 5. Okey, yang pertama awak kena tengok di set A dan set B dahulu. Set A dan set B ada tak elemen yang bersilang, iaitu elemen yang sama. Okay, kita tengok dulu. Nombor 2 dalam set A ada tak dalam B? Ada, kita bulatkan. Nombor 4 di dalam set B? Tak ada, kita abaikan. B 3 ada tak dalam A? Tak ada, kita abaikan. Dan nombor 5 di dalam set A? Tak ada, kita abaikan. Jika awak terdapat elemen yang sama iaitu bersilang, gambar rajah akan jadi seperti ini. Okey, dia bersilang. Okey, sebelum tu awak kena labelkan dulu di setiap gambar rajah ini. Okey, cikgu boleh kata di sini adalah set A, bulatan set A, dan bulatan sini adalah set B. Okey, jangan lupa luar petak sini adalah universal. Okey, sekarang awak dapat elemen yang sama, betul? Iaitu bersilang. Jika bersilang, awak boleh tulis dia di sini. Elemen yang bersilang. Okey, selepas itu kita lengkapkan elemen yang lain. Katakan kita nak buat set A dahulu. Set A ada 2 dengan 4, betul? Jadi untuk bulatan DA sahaja, nombor 2 dah ada, betul? Jadi kita tinggal letak sini elemen nombor 4. Okey, 2 dan 4. Okey, cikgu tutup di bahagian B ni. Sama tak? 2 dan 4 di sini. 2 dan 4. Okey, bagi untuk set B, kita tutup pula bahagian A. Dalam set B, nombor 2 dah ada. Jadi tinggal nombor 3 dan 5. Jadi kita hanya tinggal tulis elemen nombor 3 dan elemen nombor 5. Okey, selepas awak tuliskan elemen di dalam setiap set ni, awak kena tengok balik di bahagian universal ni. Okey, kita tengok balik di dalam universal ni. Katakan kita nombor 4 kita dah guna. Okey, nombor 4 kita dah guna, kita potong dia. Nombor 2 dah guna, kita potong. Nombor 3 dah guna, potong. Nombor 5 dah guna. Okey, di dalam universal set ni, apa je yang tinggal? Nombor 1, betul? Nombor 1 ni awak boleh tulis dia di dalam petak ni. Dalam petak tetapi di luar bulatan. Di luar bulatan A dan B, awak boleh tulis dia di sini. Nombor 1. Okey, itu adalah cara untuk melukis gambar rajah jika diberi elemen. Untuk contoh yang pertama. Okey, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang kedua, kita akan lukis gambar rajah juga dan diberi elemen. Okey, untuk contoh sini, set A ada 2, 4 dan 5. Dan set B pula ada 1, 4 dan 5. Okey, untuk contoh yang sekarang ini, kita perlu cari elemen yang bersilang dulu, iaitu elemen yang sama. Di dalam A, nombor 2 ni ada tak dalam B? Tak ada, kita abaikan. Nombor 4 ada di dalam B, kita bulatkan. Nombor 5 ada di dalam A dan B. Okey, untuk B pula, nombor 1 ada tak di dalam A? Tak ada, kita abaikan. Jadi kita nampak ada elemen yang sama, iaitu bersilang, betul?
Kalau bersilang, gambar rajah akan jadi seperti ini. Okey, dia bersilang. Okey, sebelum tu kita perlu labelkan dahulu. Katakan cikgu letak sini huruf A mewakili bulatan di sini, dan B mewakili bulatan di sini. Selepas awak labelkan, awak senaraikan pula elemen yang bersilang di sini. Elemen bersilang ada 4 dan 5. Bersilang adalah di tengah-tengah ini. Jadi awak boleh letak dia elemen nombor 4 dan elemen nombor 5 di sini. Okey. Selepas itu, awak senaraikan pula elemen di dalam set A. Okey, set A kita tutup set B. Set A ada 2, 4 dan 5. Sekarang kita dah ada nombor 4 dan 5. Yang tinggal hanya nombor 2. Jadi kita letak elemen nombor 2 di sini. Okey, untuk set B pula, tutup bahagian A. Set B ada 1, 4 dan 5. Tapi di dalam set B sini dah ada nombor 4 dan 5. Yang tinggal hanya nombor 1. Kita boleh letak dia nombor 1. Okey. Macam mana pula dengan nombor 3? Nombor 3 tak ada dalam setiap set ni, jadi tak perlu tulis. Okey. Cikgu nak tanya sekarang ni, apa perbezaan antara contoh nombor 1 dan contoh nombor 2? Okey, perbezaan dia di sini ada kotak. Tetapi di sini hanyalah bulatan sahaja. Okey, kalau awak nak lukis, macam mana awak nak tentukan dia sama ada kotak ataupun tak ada kotak? Okey, jawapan dia senang saja. Awak tengok set yang diberi. Okey, untuk set yang diberi sini ada universal, betul? Ada universal. Jadi, kalau ada universal, automatik awak kena buat kotak di sini. Okey, tetapi di soalan sini universal tak diberi. Jadi, kalau tak diberi, awak tak payah buat pun petak. Awak hanya buat bulatan saja. Okey. Kita pergi ke contoh yang seterusnya. Okey, untuk contoh yang ketiga, masih lagi melukis gambar rajah dan diberi elemen. Okey, di sini set A ada elemen huruf P dan huruf R. Dan di sini ada set B, iaitu elemen dia P, Q, R, S dan T. Okey, yang pertama kita kena tengok ada tak elemen yang sama. Di dalam A, huruf P ada tak ada dalam B? Ada, kita bulatkan. Di dalam R, ada di dalam B? Ada. Okey. Di dalam B pula kita tengok huruf R. Di dalam B kita tengok huruf Q ada tak dalam A? Tak ada, kita abaikan. Huruf S tak ada, kita abaikan. Dan huruf T tak ada, kita abaikan. Jadi awak dapat elemen yang bersilang hanya P dan R. Tapi di sini semua huruf di dalam A, iaitu P dan R, terdapat juga di dalam B. Maknanya tak ada elemen yang tertinggal, betul? Kalau tak ada elemen yang tertinggal di dalam satu set itu, gambar rajah akan jadi seperti ini. Okey. Untuk bulatan yang besar ni, cikgu buat dia huruf B, set B. Dan untuk bulatan yang kecil ni, cikgu buat dia set A. Kenapa bulatan yang besar B? Kenapa bulatan yang kecil A? Okey, sebab di dalam B terdapat semua elemen yang terdapat dalam A, set A. Jadi sebab itu set A di dalam, iaitu bulatan kecil, dan set B di luar, iaitu bulatan yang besar. Kemudian awak senaraikan pula set elemen yang terdapat dalam set A. Okey, untuk elemen yang terdapat dalam set A, elemen P dan elemen R.
Okey. Kemudian awak senaraikan pula elemen yang terdapat di dalam set B. Okey. Set B. Okey, dalam set B ni huruf P dah ada. Dah ada. Jadi tak perlu tulis. Huruf Q tak ada lagi. Okey, kalau tak ada kita boleh tulis dia Q. Elemen R dalam bulatan ni dah ada. Okey, tak perlu tulis. Elemen S belum ada lagi, kita tulis. Dan elemen T tak ada lagi dalam bulatan ni, kita boleh tulis dia. Okey. Sekarang ni gambar rajah macam ni, awak kena tengok satu set tu semua elemen terdapat di dalam set yang lain ataupun tak. Kalau semua elemen terdapat dalam set lain, gambar rajah akan jadi macam ini. Tetapi kalau macam contoh yang kedua tadi, okey. Nombor 2 dan nombor 1 ni tak ada pun dalam set yang lain. Jadi kita perlu lukis dia seperti ini. Okey. Kita pergi contoh yang seterusnya. Okey. Sekarang kita masih lagi dalam melukis rajah jika diberi elemen. Okey, sekarang dia ada bagi 3 set, iaitu set A, B dan C. Kalau diberi 3 set ni, yang pertama kita perlu cari elemen yang bersilang di dalam setiap set ni. Maknanya dia bersilang dalam setiap set A, set B dan set C. Okey. Kita tengok dulu di dalam set A. Di dalam set A ni nombor 1 ada tak di dalam B? Tak ada. Di dalam C? Tak ada. Tak ada, kita abaikan. Nombor 2 ada di dalam B? Tak ada. Di dalam C? Ada. Dia hanya ada di dalam A dan C, betul? Dalam B tak ada. Cikgu nak tadi elemen yang bersilang di dalam setiap set, iaitu A, B dan C. Tapi ini hanyalah di dalam set A dan C. Jadi nombor 2 ni kita abaikan dahulu. Nombor 3 ada di dalam B? Tak ada. Dalam C? Ada. Hanya dalam A dan C. Dalam B tak ada. Jadi kita abaikan dahulu. Nombor 4 ada di dalam B? Ada. Di dalam C? Ada juga. Kalau ada, kita bulatkan. Makna dia bersilang di dalam setiap set, iaitu dalam set A, B dan C. Okey. Yang nombor akhir sekali, nombor 5 ada di dalam B? Ada. Ada dalam C? Tak ada. Kalau tak ada, kita abaikan. Jadi elemen yang bersilang di dalam setiap set ni hanyalah nombor 4 sahaja. Okey. Kalau awak dapat macam ni, dia bersilang di setiap tempat, gambar rajah akan jadi seperti ini, di mana dia bersilang antara satu sama lain. Kemudian awak perlu labelkan dahulu. Katakan di sini bulatan sini adalah bulatan A, di sini bulatan B dan di sini bulatan C. Okey. Kemudian awak dapat di sini, betul, elemen yang bersilang di setiap set. Okey, kalau awak dapat macam ni, elemen yang bersilang bahagian dia adalah di tengah sini, kecil sini, di mana A bersilang dengan B, A juga bersilang dengan C dan B juga bersilang dengan C. Jadi awak boleh tulis dia di sini adalah elemen nombor 4. Okey. Okey, kemudian awak nampak, betul, ada bahagian kosong lagi. Okey, bahagian kosong ni juga awak perlu isi. Okey. Yang pertama, cikgu nak isi di bahagian sini, kosong di sini. Di bahagian kosong di sini adalah A bersilang dengan B, iaitu bahagian di sini. Okey. Jadi cikgu nak cari elemen yang bersilang di bahagian di set A bersilang dengan set B dahulu. Okey. Sekarang
set A bersilang dengan set B. Nombor 1 ada dalam set B, tak ada. Nombor 2 tak ada. 3 tak ada. 4 ada, kita bulatkan. Nombor 5 ada. Kita tengok B pula. 6 tak ada. 7 tak ada, kita abaikan. Jadi hanya elemen nombor 4 dan nombor 5. Okey, A bersilang dengan B hanyalah di bahagian sini. Okey, tetapi di bahagian sini awak dah tulis nombor 4, betul? Jadi elemen yang tinggal hanyalah nombor 5. Awak boleh tulis di sini. Kenapa tak letak di tengah ni? Kalau awak letak tengah ni, dia mewakili elemen di dalam set C juga. Tapi dalam set ni mana ada nombor 5, betul? Jadi awak perlu tulis di bahagian sini. Okey. Kemudian cikgu nak cari di bahagian sini pula. Di bahagian sini adalah A bersilang dengan C, iaitu di bahagian sini. Okey. A bersilang dengan C, sama juga awak perlu cari elemen yang bersilang di set A dan set B. Okey. Set A nombor 1 tak ada dalam set C, abaikan. 2 ada, bulatkan. 3 ada, bulatkan. 4 ada, bulatkan. 5 tak ada, abaikan. Dan set C 6 tak ada, abaikan. 8 tak ada, awak abaikan. Jadi elemen yang bersilang hanyalah nombor 2, 3, 4. 2, 3, 4 ni di dalam sini tau. Tapi di dalam sini awak dah tulis nombor 4. Jadi elemen yang tinggal hanyalah nombor 2 dan 3. Elemen nombor 2 dan elemen nombor 3. Kenapa tak letak di sini? Sebab kalau awak letak di sini, di bahagian nombor 4 ni, dia merujuk kepada elemen dalam B juga. Okey. Seterusnya cikgu nak cari elemen yang bersilang di antara B dan C, iaitu di bahagian sini. Okey, cikgu padam dulu. Elemen di dalam set B yang bersilang dengan set C. Okey, kita tengok balik. Nombor 4 ada dalam C, ada, bulatkan. 5 tak ada. 6 ada. 7 tak ada. Okay, C pula 2 tak ada. 3 tak ada. 8 pun tak ada. Jadi elemen yang bersilang hanyalah nombor 4 dan 6. Jadi bersilang di sini, betul? Tapi awak dah letak nombor 4 di sini. Jadi awak perlu tulis di bahagian kosong sini adalah nombor 6. Okey, kenapa tak letak sini? Kalau awak letak sini, dia mewakili elemen di dalam set A juga. Okey. Sekarang ada 3 lagi bahagian kosong, betul? Okey. Cikgu padamkan dulu. Okey, sekarang ni awak buat di bulatan A dahulu. Okey, bulatan A awak tutup bulatan B dan C. Awak dah ada nombor 2, 3, 4 dan 5. Awak dah ada nombor 2, 3, 4 dan 5. Jadi nombor apa yang tinggal dalam set A? Itu nombor 1. Jadi awak boleh tulis di sini nombor 1. Okey. Untuk B pula, tutup bahagian A dan C. Awak dah ada nombor 4, 5 dan 6. Nombor apa yang tinggal? Okey. Awak dah ada nombor 4, awak ada 5, awak ada 6. Nombor apa yang tinggal? Nombor 7. Jadi awak boleh tulis dia di sini elemen nombor 7. Okey. Dan yang terakhir di bahagian bulatan C, awak dah ada nombor 2, 3, 4 dan 6. Okey, tutup di sini. Awak dah ada 2, 3, 4 dan 6. Nombor apa yang tinggal? Nombor 8. Jadi awak boleh tulis di sini nombor 8. Okey. Okey, cuba awak semak balik dari bulatan huruf A. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Betul? Okey, kalau betul awak teruskan dengan set yang lain. Okey, set B.
4, 5, 6 dan 7. 4, 5, 6 dan 7. Betul? Okey, kalau betul awak boleh teruskan dengan yang set seterusnya. Set C pula. Awak tutupkan dia. Okey, tutup macam ni. 2, 3, 4, 6, 8. 2, 3, 4, 6, 8. Betul. Okey. Kalau awak buat dengan betul, awak akan dapat macam ni. Okey, perlu ke kita buat kotak di luar sini? Okey, jawapan dia tak perlu sebab dia tak ada bagi pun universal set. Okey, universal set dia tak bagi. Jadi tak perlu pembuat kotak. Okey. Jadi itu adalah cara untuk melukis jika diberi 3 set yang berbeza.